Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Alhamdulillah, hari ini 15 hari bulan November, ya. Kita akan membaca buku La Tahzan, Jangan Bersedih, untuk tajuk yang ke-7, ya. Kita akan tunggu beberapa orang masuk, ya. Lepas tu kita akan saya akan bacakanlah, ya. Okey. Hari ini saya awalkan sebab pukul 8.45 nanti saya perlu daftar untuk satu kursus, untuk satu kelas online, ya. Seharianlah hari ini saya akan berkursus, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hajah Azhani. Hajah sarapan apa hari ini, Hajah? Saya nampak sahabat saya Lela, apa khabar Lela? Cuti kan? Kami dekat Kedah ni kerja lah, ya. Tapi saya kerja dari rumah hari ni, BDR. Assalamualaikum. Mi, saya nampak Mi. Tak tengok dapur lagi. Tak tengok dapur lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Lela doakan, ya. Semoga dan semua pendengar sihat dan ceria selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin, ya. Okey, kita tunggu sikit lagi, ya. Dah ada 4 orang. Siapa hai kat saya ni? Adik saya, Asma BDR ke? Masuk office hari ni? Okey. Kita tunggu sikit lagi, ada 6 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi, ya. Asma. Okey. Apa, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi, Mi. Okey, sahabat saya Dr. Suhaila. Assalamualaikum. Cik Mohtar, Assalamualaikum. Okey, kita tunggu 1 minit, 2 minit lagi, ya. Pukul 8. InsyaAllah kita akan mula, ya. Untuk tajuk hari ni pendek sebenarnya, taklah begitu panjang dan tidaklah perlu kita buat ulasan panjang. Kalau saya nampak kita habis awal, belum cukup masa nanti. Okey, Asma pun BDR, ya. Sekejap ada meeting online, samalah. Tapi saya masuk kelas, saya masuk kelas forum kejap lagi. Okey. So kalau katakanlah kita baca ni habis, sebab dia tajuk 7 ni dia tidaklah begitu memerlukan penjelasan yang panjang, ya. Lepas tu kalau habis, kita masuk pula tajuk 8. Tajuk 8 pun pendek, mudah aja, mudah nak faham, ya. Mudahlah kita nak ni. Siapa ni? Assalamualaikum Kak Leha. Okey, seronok tengok Kak Leha masuk hari ni, kan. Kak Leha, alhamdulillah. Kak Leha hari ni plan nak jahit berapa lai baju, Kak Leha? Ya. Saya rasa bila masuk online pukul 8 ni lagi ramai dan lagi ni kot, ya. Assalamualaikum Kak Natifah, ya. Kak Pa. Kak Pa sihat, ya. Puan Liza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Saya rasa macam kalau masuk pukul 8 ni nampak lebih ramai sebab mungkin awal-awal pagi kan kita belum warming up lagi. Assalamualaikum Nurul, sahabat saya Nurul dari UM. Alhamdulillah Kak Pa sihat, ya Kak Pa, ya.
Lama tak ni, hanya nampak dalam FB je kan, Kak Pah. Kak Pah orang yang banyak buat kerja-kerja sosial, banyak membantu orang, ramai ya. Anak-anak syurga ya, anak saya, anak syurga saya pun tidak terkecuali dalam list Kak Pah dulu ya. Alhamdulillah ya. Cik Ya, Assalamualaikum. Maizun, adik saya Maizun. Waalaikumsalam warahmatullahi nurul. Awal hari ni sebab ada kelas kejap lagi. Hari ni apa ni, Mbak Ota je semalam keluar dari urusan tak sangka kalau tak boleh sejadah. Ya tak apa Kak Leha tak apa. Kak Leha istiqamah insya-Allah ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air sikit ya. Bismillah. Okey. So saya rasa boleh dah kot ya, kita mulakan ya. Tak apalah siapa yang nak masuk nanti boleh masuk je ya, insya-Allah. Kita budah pukul 8. Okey, so nanti bolehlah ya komen-komen ya, suka pukul 8 ke pukul 10. Kalau ikut saya kan, saya memang suka pukul 8 ni sebab saya bangun-bangun tu kan saya dah rasa bersemangat kan, nak buat benda-benda baik ni kan, dah bersemangat kan. Lepas tu habis pukul 9 saya bolehlah pergi tengok pokok-pokok ke, pergi buat apa-apa kan. So pukul 10 tu okey juga, tapi terpulang kepada yang nak mendengar dan atas keperluan terpulang boleh komen nak pukul 8 ke pukul 10 ya. Tapi kalau hari saya bekerja tu saya rasa pukul 8 lah, sebab pukul 8 sampai 9 tu okey, agak tak ada gangguan lagi. Start pukul 9 pukul 10 ke atas sudah agak sibuk kan. So saya rasa pukul 8 kalau hari bekerja memang cantik lah ya. Assalamualaikum Izul ya, jiran di Putrajaya dulu. Okey. Okey. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita nak mulakanlah ya dengan tajuk yang ketujuh ya. Mudah-mudahan Allah merahmati usaha kita ni dan Allah melapangkan dada kita, mempersiapkan hati yang sentiasa ingin mencari kebaikan dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ni ya, insya-Allah. Okey. So, Assalamualaikum Azhari ya, sahabat ya, lama tak jumpa kan. Azhari sekarang masih dekat Sabah ke dah ada kat Kedah? Ya, Kak Ita kadang-kadang tak buka Facebook, nampak yang atas-atas tu tak sempat nak scroll bawah. So, tak sempat nak tengok. Azhari kat mana sekarang? Kat Sabah ke dekat Kedah? Okey, harap Azhari sihat ya. Assalamualaikum Cik Helmi ya. Okey. So, hari ini tajuknya adalah berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Ya, simple, tak perlu ada dari kami di KKB. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi orang KKB. Ya, harap-harap semua sihatlah ya. Okey. Tajuk ni simple dan mudah untuk kita faham. Tak perlulah ada penjelasan yang lebih panjang ya. Tajuknya berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Okey. Okey. So, selamat datang ya kepada yang baru masuk ya, Kak Syida, Kak Azia ya. Okey. So, Dr. Aid menukilkan di sini, kebajikan itu sebaik namanya, keramahan seramah wujudnya dan kebaikan sebaik rasanya. Dan orang-orang yang pertama kali akan dapat merasakan manfaat dari semua itu adalah mereka yang melakukannya. Maksudnya, dia kata kebajikan itu sebaik namanya, keramahan seramah wujudnya dan kebaikan sebaik rasanya. Dan orang-orang yang pertama kali akan dapat manfaat. Oh, duk Sarawak, alhamdulillah ya, sihat, alhamdulillah, syukur ya Allah. Ya, Azhari. Okey. Okey. Dan dia kata orang yang pertama akan merasai manfaat daripada kebajikan, keramahan dan juga kebaikan itu adalah mereka yang melakukannya. Maksudnya mereka yang melakukan kebajikan ya, buat menunjukkan keramahan. Okey, ramah ni kalau dalam psikologi sosial ya,
ramah ni perlu diproses lagi. Bukan ramah tidak bermakna baik ya. Ramah tidak bermakna baik. Tapi kita manusia biasa, kalau kita tengok orang tu ramah, kita akan kata dia baik. Dia tu baiklah. Macam mana ciri-ciri dia baik? Okey, antaranya dia ramah, dia ni tak, memang betul ciri-ciri itu betul memang baik, tetapi ramah sahaja tidak bermakna dia baik. Ya, maknanya kita tak bolehlah kata orang, kita tak boleh justify orang tu betul baik kerana sifat ramahnya sahaja ya. Sebab kalau tengok yang paling ramah tu siapa ya? Yang paling ramah tu kalau kita tengok siapa, kalau kita naik flight kan, kalau kita naik flight ya, pramugara tu lagi ramah kan, mesra kan, senyuman yang manis, memikat. Tapi baik tak dia orang? Wallahualam kan, kita tak tahu baik tak baik tu. Tapi itulah contohnya. Jangan kata saya kata bukanlah maksudnya saya kata dia orang tu tak baik. Tak, maksudnya contoh ramah tidak bermakna baik, tetapi baik, orang yang baik insya-Allah dia ramah ya, gitu ya. Okey. Mereka ini akan merasakan buahnya seketika itu juga dalam jiwa, akhlak dan nurani mereka. Rasa buah tu maksud benda yang elok lah, benda yang manis, benda yang sedap kan, sehingga mereka pun selalu lapang dada, tenang, tenteram dan damai ya. Assalamualaikum Kak Raha, Dayang, Davini, siapa tadi masuk lah? Mesti tengok sekejap. Kak Wan, sahabat saya Zuhardi ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ketika diri anda diliputi kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Dr. Aid kata, kalau kita sedih, kita kena buat baik dengan orang. Kita kena pergi cari orang untuk buat baik ya. Cari siapa-siapa untuk kita buat baik, nak tolong ke ya, sedekah ke apa ke ya. Sebab dia kata nescaya anda akan mendapat ketenteraman dan kedamaian hati ya. Sedekahilah orang yang papa, tolonglah orang-orang yang kena zalimi, ringankan beban orang yang menderita, berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit dan bantulah orang yang terkena musibah. Nescaya anda akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan anda. Ya, dia kata kalau kita ni ada diri kita, dalam hati kita ada perasaan sedih, gundah gulana kan, resah gelisah, kita pergi cari orang untuk kita buat baik ya. Jangan duduk di rumah, duduk dalam bilik ya, menangis kat bucu katil, tak jadi apa kan. Keluar. Kalau di rumah kita memang ada ahli keluarga yang lain, berbuat baiklah dengan ahli keluarga tu ya. Kalau kita tengah bersedih dengan ahli keluarga tu, kita rasa macam susah kita nak buat baik, maksudnya susahlah kita kena pujuk hati kita. Kita manusia kan, kita nak kena pujuk hati dulu ya. Kita keluar, tengoklah apa-apa kita boleh buat baik apa. Boleh buat baik kat pokok, siram pokok. Boleh buat baik dekat kucing, bagi makan kucing. Boleh buat baik apa kan. Boleh buat baik dekat manusia lain, senyum ke apa kan. Apa-apa saja berbuat baik ya. Okey, maknanya keadaan itu, perbuatan itu akan memberi ketenteraman dan kedamaian dalam hati ya. Dan dia kata benda ni adalah buah yang dapat dirasakan dalam jiwa, akhlak dan nurani kita ya. Okey. Perbuatan baik itu laksana wangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakainya. Maksudnya kita pakai minyak wangi tidak manfaat pada diri kita sendiri ya. Okey, saya kan kalau minyak wangi, saya suka minyak wangi ya. Saya suka pagi-pagi, saya suka spray dekat tangan kan. Dan saya akan gosok-gosok macam tu, saya akan sedut. Sedut minyak wangi tu. Kita pakai minyak wangi bukan sebenarnya untuk orang kan. Kita pakai untuk diri kita. Kita sedut wangi-wangian di pagi hari, dia akan memberi satu gelombang yang positif dalam diri kita. Kita akan rasa bahagia, rasa seronok, rasa gembira kan. Sedut dalam-dalam ya. Okey. So dia kata perbuatan baik itu laksana wangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat kepada pemakainya, tetapi juga kepada orang-orang berada di sekitarnya. Cuba kita bayangkan kan, sekarang ni kita pergi solat dekat surau, dekat masjid kan, tak boleh dah dekat solat betul-betul bahu bertemu bahu kan, dah 1 meter macam dulu. Kalau macam contohnya
Tentu semua yang rajin pergi solat jemaah kan ada pengalaman-pengalaman duduk di sebelah jemaah yang bau yang kurang menyenangkan kan, rasa macam mana kan. Tapi kalau duduk di sebelah saya ingat lagi masa saya kat Langkawi, saya kalau solat dekat Masjid Aisyah tu, ada seorang makcik ni, dia pesara guru ya. Boleh saya sebut nama dia ya, Makcik Jamalia, subhanallah. Saya cukup nyaman, tenang dan tenteram berada di sebelah dia sebab subhanallah harum dia tu menenangkan dan mendamaikan. Ya gitu. Maksudnya wangian ni betul lah Dr. Aid kata ya, wangian ni bukan saja manfaat kepada si pemakai tetapi memberi manfaat juga kepada orang lain. Dan dia kata manfaat psikologi dari kebajikan itu terasa seperti ubat-ubat mujarab yang dapat diperolehi di dalam hati orang-orang yang berhati baik dan bersih. Ya. Dia kata manfaat psikologi dari kebajikan itu yang kita buat tu seperti ubat-ubat mujarab ya. Seperti ubat mujarab, maksudnya ubat ni apa? Ubat ni sifat dia menyembuhkan ya, menyembuhkan yang diperolehi di dalam hati orang-orang yang berhati baik dan bersih ya. Okey. Dia kata disambungkan lagi kat sini, dia kata menebarkan senyum manis kepada orang-orang yang miskin akhlak merupakan sedekah jariah ya. Ini tersirat dalam tuntunan akhlak yang berbunyi. Ada hadis dia tulis kat ni tapi tak dinyatakan riwayat siapa. Hadis ni kata sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria ya. Maksudnya dia kata menebarkan senyum manis kepada orang-orang yang miskin akhlak. Kita senyum, jangan kita pilih orang kan. Jangan kita pilih orang. Pengalaman saya kan, selama sepanjang hidup ni, kalau saya senyum dengan seseorang, ya, sekarang ni kita pakai mask kan, susah nak nampak orang tu senyum. Tapi kita boleh nampak senyuman itu di mata dia. Ya, boleh nampak senyuman di mata. Kalau cuba kita senyum, senyum satu. Senyum satu. Macam mana? Senyum satu. Macam tu. Senyum dua. Bersahaja kan? Tak nampak mesra, tak nampak ni. Cuba senyum tiga. Senyum tiga. Kan? Nampak? Lebih manis, nampak lebih sempurna senyumannya, lebih nampak lebih ikhlas kan? Senyum satu tu macam nak tak nak je kan? So kita senyum. Belum lagi sepanjang hidup saya ni kalau saya senyum, orang tu tak senyum balik ataupun kalau dia tarik muka, mungkin katakanlah dia masih dalam wajah yang tidak senyum tu, kita janganlah kata sombongnya kita senyum kat dia buat tak tahu kan. Kemungkinan manusia ni ya, bila dia tengah fikir sesuatu, dalam fikiran dia fikir sesuatu, dia tak nampak kita sebenarnya. Kita nampak pada zahirnya memang macam kita nampak dia macam pandang kita, tapi sebenarnya di dalam kotak pemikiran dia tu bersarang 1001 permasalahan ya, kita tak tahu ya apa yang sedang dia hadapi. Kita jangan terus jump into the conclusion kata sombongnya ya, senyum, kita senyum pun dia buat tak tahu je kan. Tak boleh cakap macam tu ya, sebab kita tak tahu. Kita jangan tengok manusia dari sudut pandang kita ya. Kalau kita tengok manusia lain dari sudut pandang kita, kita akan tersasar dan tersalah kat situ ya. Jangan tak apalah, maknanya kita senyum, kita buat tugas kita, tetapi kalau dia tak balas senyuman, tentu ada sebab apa-apa, mulut sakit ke ya, ataupun dia tak nampak kita sebenarnya. Saya pun pernah kita pun ada ujian-ujian kehidupan kita yang tersendiri. Kadang-kala pernah ya ada orang respon pada saya ya, yang dia kata saya tak senyum kat dia kan. Masa saya kat library di UKM, bila saya buat kerja, start pukul 8.30 contohnya, saya akan buat kerja, tengok laptop, menulis, membaca dan sebagainya, saya akan rasa lenguh badan dan angkat leher. Barulah saya perasan pada masa tu pukul 11.30 pagi. Bayangkan berapa jam kan. Lepas tu bila saya angkat muka saya tengok pandang di depan, saya dah tak nampak. Maksudnya saya nampak lah, maksudnya bukan tak nampak apa, saya nampak kerusi, meja semua saya nampak, pintu nampak. Cuma
muka orang yang betul-betul tepat tu saya tak nampak. Ya, saya tak nampak muka dia jadi kembang, blur kan. Jadi sebab tu mata saya semakin lepas buat PhD tu mata semakin buruk, semakin kesan dia semakin teruk kan. Lepas tu saya kata okey dah, masa untuk saya stop. Saya pun keluar. Masa saya keluar tu, kalau orang menyapa saya dengar suara, saya cam suara itu, saya boleh sapa balik. Tapi ada juga ya yang dia kata dia senyum tapi saya buat tak tahu kan. Maksudnya saya tak nampak muka dia. Sampai dekat pun saya tak nampak muka dia. Jadi lepas peristiwa itu saya sangat takut. Takut orang salah anggap kata saya ni sombong kan, buat kerja sampai tak peduli orang kan. Jadi keluar daripada tu nak pergi makan ke, nak pergi apa kan, nak pergi beli air ke apa, tunduk je. Sebab apa? Tak nak tengok orang supaya sebab saya tak nampak. Betul saya tak nampak ya. 1 jam ke 2 jam barulah mata saya dia akan otot mata tu mungkin dia akan ni balik ya. Dia akan jadi elok semula balik, barulah saya nampak. So macam mana apa yang kita nak katakan kalau dalam keadaan macam tu kan. Kalau orang bagi persepsi macam tu, kita tak tahu masalah orang tu masalah dia macam mana. Macam masalah yang saya hadapi tu kan, tak nampak, memang tak nampak. Dia kembang, nampaklah orang tu sedang berjalan, tapi tak nampak muka tu siapa, tak nampak muka dia kecuali kalau dia tegur. Dia tegur, dia panggil, "Akak." Saya cam suara siapa. So saya pun cakap lah, boleh lah bercakap, tapi tak nampak ya. So begitu ya, maksudnya kalau kita senyum pada orang, kita jalankan tugas kita senyum pada orang tu. Senyum tu sedekah kan. Tapi kalau orang tu tak balas senyuman, kita tak boleh terus ambil kesimpulan bahawa orang tu sombong ke apa ke. Tetapi mungkin orang tu ada isu-isu yang sedang berlegar dalam fikiran dia ya. Apa-apa kita tak tahu kan. Okey, macam tu. So miskin akhlak ni maksudnya orang yang mungkin orang yang tidak beradab lah kan. Tapi tak apa. Senyum je ya, senyum je. Okey. So sesungguhnya kemuraman wajah merupakan tanda permusuhan sengit terhadap orang lain. Dia kata wajah yang muram itu, dia kata menunjukkan tanda permusuhan ya. Kalau kita keluar, kita tunjukkan wajah yang muram, menunjukkan kita ni ada permusuhan sengit dengan orang lain ya. Yang hanya diketahui terjadinya oleh Sang Maha Ghaib ya. Okey. Dia kata kat sini, Dr. Ain kata, seteguk air yang diberikan seorang pelacur kepada seekor anjing yang kehausan dapat membuahkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Ini merupakan bukti bahawa Sang Pemberi Pahala adalah Zat yang Maha Pemaaf, Maha Baik dan sangat mencintai kebajikan, ya, serta Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kan kita selalu dengar kan hadis yang menceritakan seorang pelacur ya, yang mana dia menggunakan kasut dia ya untuk dia cedok air dalam satu telaga tu, satu perigi tu untuk bagi seekor anjing yang sedang kehausan ya. Subhanallah. Allah mengampuni seluruh dosa dia ya, dosa yang telah dilakukan ya, dan memasukkan dia ke dalam syurga Allah ya, yang seluas langit dan bumi. Betapa Allah ni nak buktikan bahawa, Dr. Ain kata nak buktikan bahawa Allah kita ni Maha Pemaaf ya, Maha Baik dan sangat mencintai kebajikan ya. Dia Dr. Ain Al-Qarni dia nak kita bermotivasi untuk kita melakukan kebajikan ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat saya Liza daripada JKM ya. Okey. Liza BDR ke kerja? Nurul Huda. Waalaikumsalam adik saya. Waalaikumsalam. Huda ya. Comel sangat. Comel apalah Huda tua-tua ni kan. Okey. Okey, dia kata dia sambung lagi kat sini, wahai orang-orang yang merasa terancam oleh himpitan kesengsaraan ya. Dia seru kita ni, kalau kita ni berada dalam keadaan yang terhimpit oleh kesengsaraan, kecemasan dan kegundahan hidup, kunjungilah taman-taman kebajikan ya.
Sibukkan diri kalian dengan memberi, mengunjungi, membantu, menolong dan meringankan beban sesama. Ya. Yang ini saya rasa Kak Natifah tadi ya, Kak Natifah mungkin boleh berkongsi ya. Sebab Kak Natifah ni hidup dia, saya nampak dia hidup dia sepanjang hidup dia disibukkan dengan membuat kebajikan ya. Kita patut contohi ya orang-orang yang yang macam tu boleh memberi inspirasi kepada kita. Mengunjungi, membantu, menolong ya. So, satu lagi ikonnya adalah Ustaz Ibit Liu kan. Ustaz Ibit Liu BDR hari ni. Oh, alhamdulillah ya. Okey. Ustaz Ibit Liu salah seorang lagi ikon yang kita nampak, ikon subhanallah, ikon kebajikan yang kita boleh contohi dia. Kita mungkin tak boleh nak buat macam mana yang Ustaz Ibit. Kita ada kekangan-kekangannya. Mungkin Ustaz Ibit Allah bagi rezekikan dekat Ustaz Ibit dengan kaedah yang begitu luas ya, rezeki dia ya. Dan mudahkan, banyak kemudahan-kemudahan sebab dia memang mencari kebaikan dan Allah mudahkan jalan-jalan dia. Dan kita kalau kata tak mampu macam tu, kita tak mampu, kita buatlah yang sekadar yang kita mampu ya. Okey. Dengan semua itu, nescaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan dalam semua sisinya, rasa, warna dan juga hakikatnya ya. Dan Dr. Aid yang mengakhiri ya untuk siri 7 ini dengan firman Allah ya, surah Al-Lail ayat 19 hingga 21 yang maksudnya, sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas, hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi, dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkan ya, segala yang diharapkannya. Okey. So tajuk 7 ini adalah ya, siri 7 ini adalah untuk meningkatkan motivasi kita. Kalau kita tengah bersedih, kita cari orang untuk kita buat kebajikan. Kalau kita rasa kita sedang dalam keadaan yang susah hati kan, kita cari ya, kita cari untuk sebab lepas kita memberi, kita akan rasa bahagia sebenarnya ya. Lepas kita bagi sesuatu, kita akan rasa bahagia ya. Memang bukan kata bagi kita nak kena bagi banyak-banyak, tak ya. Kalau kita bagi doa pun ya, kita sebenarnya kita lupa kan yang kita kadang-kadang kita takut nak berdoa, untuk orang lain sebab takut dapat hadiah banyak. Sebenarnya tak ya. Doa, ada hadis ya yang Rasulullah kata, kita doa daripada sahabatnya secara diam tu lebih mustajab kan. So berdoalah dalam diam. Jangan doa lepas tu pergi cerita pula kan. Hilanglah mustajab dia. Jadi doa secara diam ya. Apa-apa yang contoh kita nampakkan laluan kat wall kita di Facebook tu, kita nampak ada siapa sakit, ada siapa susah ke apa kan. Walaupun kita tak komen dekat situ ya, tetapi kita berdoalah, kita ada masa kita bermunajat dengan Allah, kita sebut nama sahabat-sahabat kita tu, yang itu lebih mustajab kan ya. Zuraini No ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu dari KKB ya. Okey, orang KKB rindu saya ke? InsyaAllah ya, lepas ni tak ada PKPB nanti, insyaAllah ya, ada rezeki kita sampailah ya. Okey, so paling mudah ya untuk kita, dan ini juga salah satu cara untuk kan kita dah beberapa hari yang lepas kita dah pun menceritakan tentang merenunglah dan bersyukurlah ya. Kita kena banyak bersyukur. Setiap siri-siri tu Dr. Aid menegaskan untuk kita bersyukur ya. Dan saya rasa saya nak sambung untuk tajuk yang ke-8 terus ya, sebab pendek je. Dia kata dia kata bila Dr. Aid kata bersyukur, dan salah satu tajuk 7 ni, salah satu kaedah untuk kita bersyukur adalah dengan kita berbuat baik kepada orang lain ya. Maknanya bila kita berbuat baik kepada orang lain, menandakan kita syukur kepada Allah atas kelebihan yang Allah bagi pada kita. Kelebihan tenaga, kelebihan apa-apa ya, kelebihan rezeki ke apa ke. Maksudnya
kita berkongsi dengan orang lain, ya. Kita meringankan hati kita, ringankan tangan kita, ringankan rezeki kita berkongsi dengan orang lain, ya. Okey. Jadi saya rasa mudah je yang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Suryati, ya. Okey. So mudah saja untuk kita faham yang siri 7 tu, ya. Lakukan hari ini, ya. Hari ini milik anda. Macam hari tu kita ada tajuk yang ke berapa, ya. Dia kata hari itu milik anda. Ada tajuk ketiga ke? Ya, tajuk ketiga. Dia kata hari itu milik anda. Buat hari ini, ya. Nak buat sesuatu yang baik buat hari ini. Okey. So tajuk 8 adalah usirkan kekosongan dengan kesibukan, ya. Dia nak kita buang kekosongan dengan kesibukan. Okey, saya nak relatekan dengan yang tajuk hari inilah, ya. Dengan tajuk 7 tadi. Nak relate dengan buat baik, ya, boleh melapangkan hati kita ni. Okey. Dr. Aid, sekejap, minum air sikit. Bismillah. Okey, Dr. Aid menukilkan di sini bahawa dia kata usirlah kekosongan dengan kesibukan. Dia kata orang-orang yang banyak menganggur dalam hidup ini biasanya akan menjadi bahan gosip dan desas-desus yang tidak bermanfaat. Itu kerana akal fikiran mereka selalu melayang tidak tentu arah, ya. Dia kata, ya, orang yang menganggur yang tak buat kerja apa-apa lah, ya, selalu jadi bahan gosip, ya. Okey. So dia kata saat paling bahaya bagi akal adalah manakala pemiliknya menganggur dan tidak berbuat apa-apa. Orang seperti itu ibarat kereta yang berjalan dengan kecepatan tinggi tanpa pemandu, akan mudah terhoyong-hayang ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau kereta yang laju bergerak tanpa pemandu bukan sahaja terhoyong-hayang, ya. Waalaikumsalam, Cik Puan Su. Ya, bukan sahaja terhoyong-hayang kiri kanan, nescaya akan terbabas, ya, dan akan berlaku kemalangan lah, ya. Dikata orang yang menganggur, yang tak buat kerja apa-apa ni kan, yang duduk saja tak buat apa kan, macam cuti-cuti ni kan, dia kata gitu, ya. Okey. Bila pada suatu hari anda mendapatkan diri anda menganggur tanpa kegiatan, maksudnya ni menganggur ni maksudnya bukanlah tak bekerja. Macam kita PKPB ni lah kan, kena bekerja dari rumah, duduk saja, tunggu je kalau ada apa-apa office call ke apa. So macam tak buat apa-apa. So buatlah sementara tu, buatlah apa-apa yang kita boleh kan, sambil-sambil kita tunggu kita ni kan, ada buka email ke apa-apa, kita buat jugalah kerja-kerja lain kan. Dia kata orang yang menganggur ni maksudnya orang yang tak buat apa-apa, ya, yang tidak ada sesuatu pekerjaan, tanpa kegiatan, ya. Bersiaplah untuk bersedih. Dia kata bersiaplah untuk bersedih, gundah dan cemas, ya. Sebab dalam keadaan kosong itulah fikiran anda akan merawang ke mana-mana. Dari mengingat kegelapan masa lalu, menyesali kesialan masa kini, hingga mencemaskan kelamnya masa depan yang belum tentu anda alami, ya. Dan itu membuat akal fikiran anda tidak terkendali dan mudah terlepas dari kawalan. Maka dari itu saya nasihatkan kepada anda dan diriku sendiri bahawa mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat adalah lebih baik daripada terlarut dalam kekosongan yang membinasakan, ya. Maksudnya Dr. Aid kata, ya, kita ni tak boleh biarkan masa kita berlalu begitu saja tanpa kita buat apa-apa, sebab dia kata bahaya sangat ni. Dia bagi ni kat sini, dia kata dia nasihatkan kepada kita semua dan kepada diri dia juga bahawa dia kata kerjakan amalan-amalan yang bermanfaat adalah lebih baik daripada terlarut dalam kekosongan yang membinasakan. Maksudnya kita jangan biar masa kita berlalu tanpa kita buat sesuatu, Kesimpulannya, membiarkan diri dalam kekosongan itu sama halnya dengan bunuh diri dan merosak tubuh dengan dadah. Masya Allah, ya. Takut, ya, bila kita baca macam ni. Maksudnya kita biarkan masa tu berlalu, ya, membuatkan yang tak kita biar masa berlalu macam tu saja, tak berbuat apa-apa kan, kosong macam tu. Sama, dia bagi analogi je,
sama seolah-olah kita bunuh diri dan merosakkan tubuh dengan dada. Maksudnya dalam keadaan yang hayal kan, bunuh diri ni maksudnya kita matikan diri kita sebelum sampai ajal dia, ya. Ajal tak sampai lagi tapi kita dah matikan diri kita, macam tu. Waktu kosong itu tidak ubahnya dengan siksaan halus ala penjara Cina, ya. Meletakkan si tahanan itu di bawah paip air yang hanya dapat menitiskan air satu titis setiap minit selama bertahun-tahun, dan dalam masa penantian yang panjang itulah biasanya seorang akan menjadi stres dan gila, ya. Dia kata waktu kosong, kalau kita duduk waktu yang kosong yang tak buat apa-apa tu, dia kata tak ubah seperti kita ni mendapat siksaan halus, ya, ala penjara Cina, yang mana diletakkan tahanan dalam tu, ya, di bawah paip air yang akan menitis satu titis air setiap minit selama bertahun-tahun. Cuba bayangkan, ya. Bayangkan, dia kata. Dan kita dahaga kan, kita tunggu 1 minit jatuh setitik. 1 minit jatuh setitik. Mana mungkin dapat menghilangkan dahaga kita. Dan dia kata tahanan itu akan menjadi stres dan gila, ya. Menganggur dapat melalaikan diri dan sunyi dari kegiatan merupakan pencuri profesional. Sedangkan akal anda adalah perwira yang dapat melawan dan mengoyak pertempuran khayalan ini, ya. Dia kata menganggur ni maksudnya tak buat kerja apa-apa lah, tak buat apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Noh. Dia kata menganggur dapat melalaikan diri tu maksudnya tak buat kerja apa-apa tu dapat melalaikan diri kita dan kita akan sunyi daripada kegiatan merupakan, dia kata, pencuri yang profesional. Kan ada Datuk Ain menukilkan kat sini, pencuri tu pun ada profesional juga. Profesional nampak macam apa? Nampak macam hebat lah, nampak macam ada kerja kan, sebenarnya tak buat apa-apa. Gitulah kot, ya. Kerana itu bangkitlah sekarang juga. Bangkit sekarang juga, dia kata. Jangan bangkit lagi lah, ya. Kejap lagi. Lepas ni kita habis 8.45, kita habis bangkit lah, ya. Okey. Kerana itu bangkitlah sekarang juga, kerjakan solat, baca buku, bertasbih, mengkaji, menulis, mengemas meja kerja, mengemaskan bilik tidur atau berbuatlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain untuk mengusir kekosongan itu. Ini kerana aku ingin mengingatkan anda agar tidak berhenti sejenak pun dari melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dr. Aid nak pesan dekat kita. Dia kata kalau kita ada kesunyian, ada masa yang kosong, masa yang lapang, dia kata buat kerja-kerja yang bermanfaat. Solat ke, ya, waktu ni kejap kita boleh solat duha, ya. Solat duha, baca buku. Ni elok sangat-sangat ni, ya. Tajuk ni memang kena dekat kita ni kan. Baca buku, PKPB ni kan nak buat apa? Bosan lah, bosan sana, bosan sini. Okey. Bagi kita, ya, yang kita yang mengaku orang Islam, kita beriman kepada Allah, ya, dan kita kena tahu tujuan Allah hantar kita ke muka bumi ni kan, nak jadikan apa? Nak jadikan kita khalifah di muka bumi ni, ya. Dan bila jadi khalifah, khalifah itu boleh boring ke? Khalifah itu boleh jadi bosan ke kan? Kadang-kadang kan kita, kalau anak-anak remaja kata bosan tu, logik lah, ya, logik, ya, sebab mereka masih belum matang untuk mengenal erti maksud, ya, falsafah di sebalik Allah wujudkan kita di muka bumi ni, ya. Ada logik lah juga kan, sebab budak-budak dia kata bosan-bosan kan. Tapi kalau kita ni dah umur-umur dewasa kan, dah matang, bila kata bosan tu, there must be something wrong somewhere, kena check, ya. Sebab kalau bosan tu maksudnya kita tak tahu matlamat hidup kita, ya. Kita kena tahu matlamat hidup kita yang mana Allah jadikan kita ni di muka bumi ni, ya, untuk bukan sia-sia tetapi untuk menjadi khalifah. Kalau khalifah yang paling kecil sekali adalah khalifah kepada diri kita sendiri. Kita kena takbir diri kita, ya, takbir diri kita, ya, takbir jiwa kita, takbir hati kita, takbir tingkah laku kita, takbir pemikiran kita, takbir sikap kita, ya, baru kita boleh takbir orang lain. Gitu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi sepupu saya Kak Ina, ya, Asma Said. Okey. So dia kata
buatlah kerja-kerja yang berfaedah, ya, solat ke, baca buku tasbih, ya, nak menggaji ke, nak menulis ke, nak mengemas ke, kan, bilik tidur ke, kemas bilik tidur ke apa, kan. Dia kata buang benda, usirkan kekosongan itu. Dia kata bunuhlah setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan, ya. Dia suruh kita bunuh setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan. Kita kena sibukkan diri, ya, cari kerja nak buat apa. Dengan cara itu, doktor dunia akan berani menjamin bahawa anda telah mencapai 50% dari kebahagiaan. Maknanya kalau kita mampu untuk membunuh waktu kosong tu dengan pisau kesibukan. Maksudnya dia suruh kita ambil pisau kesibukan, ya, bagi analogi tu, kan. Kita sibukkan diri kita, maka kita tidaklah ada waktu untuk ada waktu kosong, ya. Dan dia kata dengan cara ini doktor-doktor di seluruh dunia, ya, akan berani menjamin bahawa anda telah mencapai 50% dari kebahagiaan. Selamat pagi adik saya PJ work from home ke masuk office hari ni? Selamat pagi ya PJ, terima kasih datang sini, ya, bersama kita. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So dia kata lihatlah para petani, nelayan dan para buruh kasar, mereka dengan ceria mendendangkan lagu-lagu seperti burung-burung di alam bebas. Mereka tidak seperti anda yang tidur di atas katil empuk. Dia kata, tetapi selalu gelisah dan mengalirkan air mata kesedihan. Dia kata, cuba tengok, dia kata, petani nelayan, kan, petani dia kena keluar awal-awal. Dia kena keluar awal, yang nak menoreh getah, ya, yang menoreh getah dia kena keluar sebelum subuh, dia kena keluar dah, kan. Yang nelayan pun kena keluar awal, kan. Buruh kasar semua tu dia kena keluar awal. Jadi dah pergi buat kerja. Dia kata tengok mereka ini ceria mendendangkan lagu-lagu seperti burung-burung di alam bebas. Tidak seperti anda, dia kata. Ya Allah, kan. Okey, selalunya saya guna istilah uruskan diri, uruskan mind. I think kalau kita tak cukup kuat nak urus, mungkin kena guna istilah takbir diri. I like, thank you Kak. Okey, terima kasih. Okey, betul-betul kita takbir diri, kan. Takbir diri kita. Okey. Okey, so seperti anda yang tidur di atas katil empuk tetapi selalu gelisah dan mengalirkan air mata kesedihan, ya. Dia kata kita ni terlampau banyak sangat masa kosong, masa tak Ahad lah. Oh betul lah, ya Allah terlupa. Sejak jadi orang Kedah ni. Betul lah Ahad. Okey. Okey. Terima kasih kerana mengingatkan Akak, ya. Sejak balik Kedah ni, Ahad kerja, kan. Dulu masa mula-mula tu pergi kerja hari Ahad selalu ingat hari Isnin. Kan, selalu ingat hari Isnin. Bila nak call Putrajaya ke apa, alamak, dia orang cuti, macam tu lah. So PJ cuti, kan, hari ni hari Ahad, ya. Okey, saya pergi balik. Okey, insya-Allah semoga dipermudahkan, ya PJ. Okey. So okey, dia kata hari ni kita cover dua tajuk, ya. Tajuk berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada, dan usirlah kekosongan dengan kesibukan, ya. So agak related kedua-dua tajuk ni, ya. Kalau kita dia kata kalau kita ni ada rasa gelisah, ada rasa sedih, ada rasa gundah gulana dalam hati, buat kebajikan, buat tolong orang, buat apa-apalah, buat kebajikan kat siapa-siapa pun, makhluk Allah yang mana ada kat muka bumi ni, kita buat kebajikan. Lepas tu usirlah kekosongan. Dan bila kita nak buat kita buat kebajikan tu, masa yang kita ada tu terisilah, ya, dengan kesibukan kita. Okey, dan saya ulang balik untuk yang paling kita kena ingatnya adalah apa? Adalah hari ini milik anda. Buat hari ini, ya. Buat hari ini, jangan tangguh. Benda baik jangan tangguh. Lakukan pada hari ini, ya. Kalau kita rasa kita nak buat sesuatu hari ini, buat. Kita nak peluk anak hari ini, nak ucapkan kita sayang pada anak, peluk hari ini. Cakap yang kita sayang pada dia. Kita belum tentu Allah akan simpan nafas kita petang.
sampai petang atau sampai malam atau esok, tak tahu kan. Okey, lakukan pada hari ini. Kalau kita rasa kita ada buat salah dengan seseorang, ya, buat salah dengan pasangan, buat salah dengan siapa-siapalah, anak-anak, buat salah dengan ibu bapa, masya-Allah, ya, saya nak minta sangat, ya. Siapa-siapa sahabat-sahabat yang ada buat salah dengan ibu bapa, leburkan ego, ya, jangan ego dengan ibu bapa ni, jangan ego, ya, jangan ego, ya. Siapalah kita, ya, ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita ni hukum dia ataupun rukun dia macam ni, ya. Mak bapak kita betul, mereka betul. Mak bapak kita salah pun mereka betul. Depa betul pun depa betul, depa salah pun depa betul. Maknanya untuk kita, kategori kita duduk di taraf anak ni tidak ada maknanya, tidak ada kesudahannya, tidak ada manfaatnya dan tidak ada kebaikannya untuk kita memusuhi ibu bapa, ya. Kita nak berdendam dengan ibu bapa. Kadang-kadang ada anak-anak yang kata dia tak maafkan ibu bapa dia. Ya Allah, saya kata, ya Allah, kan, kena rawat hati, ya Allah, ya. Jangan jadi macam tu, ya. So lakukan pada hari ini, buat yang terbaik pada hari ini. Nak buat apa-apa yang baik, lakukan hari ini. Jangan tangguh, ya. Sebab masa Allah tidak akan belum jamin untuk kita berada di esok. Esok tu ada, kita belum tentu akan ada esok, ya. Jadi buat baik kepada orang lain, kita akan rasa lapang dada. Kalau kita perlu minta maaf hari ini, kita mohon maaf. Perkataan maaf, menghulurkan maaf, memberi maaf dan memohon maaf juga dapat melapangkan dada kita, ya. Kuburkan, ya, keakuan diri, keegoan diri. Tak ada makna benda-benda tu semua. Sebab semalam kita ada baca tentang Dr. Ramadan Al-Buti, ya, Syahid Ramadan Al-Buti ada kata, ya, kalau kita ada sifat-sifat itu bersama dengan kita, kita akan balik bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan hati yang penuh dengan noda. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi saya hari ini agak laju, ya, bercakap agak laju sebab saya kejar masa 8.45, saya perlu mendaftarkan diri untuk masuk forum. Jadi saya bekerja-kerja sikit, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sama-sama, untuk saya renungkan, untuk kita semua renungkan, ya. Kita ni bukanlah orang yang baik, tetapi kita berusaha untuk mencari kebaikan dan berbuat baik, ya. Mudah-mudahan, ya, perkongsian ini ada manfaat, perkongsian ini memberi kekuatan kepada jiwa kita, memberi motivasi kepada hati kita dan memberi ruang berfikir yang positif kepada pemikiran kita, dan kita akan bertingkah laku dengan tingkah laku yang baik, dan kita akan berfikir dengan fikiran yang baik dan dapat merasa dengan sesuatu yang baik dalam hati, insya-Allah. Mudah-mudahan besok kita berjumpa lagi, ya, dengan tajuknya teguhkanlah kepribadian anda, ya. Tajuknya teguhkanlah kepribadian anda, ya. Kalau saya tengok kita ada masa macam hari ni, tajuk dia tidak begitu perlu penjelasan yang panjang sebab very direct, mudah nak faham, tak ada yang susah-susah sangat, kan. So ringkas saja. So kita boleh cover 2 tajuk, ya. Macam hari ni, macam esok, insya-Allah, ya, kalau perlukan boleh kita combine 2 tajuk, kita combinekan 2 tajuk, ya. Untuk tajuk besok, tajuk ke-9, tajuk ke-9 iaitu teguhkanlah kepribadian anda, ya. Kalau ada masa kita baca juga terimalah qada dan qadar Allah, ya. Saya rasa terimalah qada dan qadar Allah ni macam panjang, ya. Macam panjang, ya. Tengoklah macam mana, wallahu alam. Insya-Allah mudah-mudahan Allah rezekikan sesuatu yang baik kepada kita, ya. Bersangkalah dengan sangkaan yang baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan bagi sangkaan-sangkaan, Allah akan bagi mengikut sangkaan apa yang kita sangkakan. InsyaAllah besok, Kak Noh, insyaAllah besok saya bekerja, ya. Saya bekerja, insyaAllah besok pukul 8 pagi juga, ya. Sebab kalau saya buat pukul 10 tu dah sibuk dah, ya. Student ada yang datang, kan. Jadi memang dah agak tak dapat fokus, ya, dengan baik, insyaAllah, ya. So mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur. Kita berjumpa lagi esok, insyaAllah, pada jam 8 pagi. Saya akan
ber-FB live di pejabat insya-Allah ya. Jadi saya mohon ampun dan maaf ya, segala kekurangan diri, kelebihan itu daripada Allah ya. Dan yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguhkan pertemuan kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk semua.